Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan fokus kepada pengiraan kos. Okay. So, jadi tengok balik modul bab 3 yang saya beri kat kamu dulu sebelum kita amali. Okay. Soalan yang di belakang sekali. Okay, soalan yang terakhir sekali. Di situ ada pengiraan kos. Okay, jadi kita akan cuba menjawab soalan pengiraan kos ini. Okey. Dia kata rajah di bawah menunjukkan sehelai rompi untuk pelajar sains rumah tangga sekolah anda dan jadual di bawah menunjukkan senarai bahan, kuantiti, kos seunit dan kos seunit untuk membuat rompi tersebut. So dia beri jadual yang ada bahan, kuantiti, kos seunit. Yang mana semua bahan, kuantiti dan kos seunit ini adalah untuk membuat sehelai rompi ini. Okey, baik kita tengok. Bahan adalah bahan-bahan yang digunakan. Okey, kuantiti adalah jumlah ataupun bilangan. Okey, setiap bahan ini untuk digunakan menghasilkan rompi. Okey. Baik, kos seunit. Kos seunit adalah nilai barang ataupun nilai bahan yang kita beli di pasaran. Maksud dia adalah harga di pasaran. Okey, pertama sekali soalan dia kata, hitungkan kos bahan bagi sehelai rompi itu. Okey, dia nak suruh kita buat apa? Dia nak suruh kita jumlahkan semua bahan ini. Kalau fabrik tanpa kos ni, dia guna 1.5 meter. Harga di pasaran 1 meter ialah RM8.50. Berapa jumlah dia? So, macam mana caranya? Yang pertama sekali, bila nampak soalan macam ni, hitungkan kos bahan. Kita salin semula jadual yang diberi. Okey? Okey, kita dah salin balik jadual ni. Okey, bilangan. Okey, bahan kita salin sebiji. Okey, kuantiti. Okey, kemudian kos seunit. Cuma sekarang kita perlu tambah di ruangan jawapan iaitu ruangan jumlah. Sebab soalan dia suruh kita hitungkan kos. Jadi kita kena ada jumlah lah. Kalau tidak macam mana nak hitung? Kemudian di sebelah hujung ada jumlah dan jangan lupa di bawah sekali pun ada jumlah. Makna dia di sini yang pertama sekali kamu salin je balik jadual tu. Lepas tu pastikan di hujung sana ada jumlah dan di bawah pun ada jumlah. Okey, macam mana cara nak kira pula? Okey. Bila kita tengok di bahagian kuantiti dan kos seunit ni setara. Setara tu maksud dia apa? Unit SI dia setara. Iaitu meter kuantiti dia, meter kos seunit. Setara lah tu. Biji dengan biji, setara. Buku, meter dan meter. Okey, setara. Yang kata tak setara ialah contoh dia, kuantiti dia meter tetapi kos seunit dia kilometer lah contohnya. So dia tak setara. So kita kena buat ubah suai untuk bagi jadi setara. Okey. Jadi sekarang ni setara kan. Bila setara tak ada masalah. So kita nak buat apa? Apa dia punya orang kata rumus dia. Jadi fabrik tanpa corak kita guna 1.5 meter. Kos seunit dia adalah RM8.50 untuk 1 meter. Jadi kuantiti dengan kos seunit kita darabkan. Itu dia punya hubungan dia. Okey, bila nak darab, kamu tak payah tulis lah 1.5 kali 8.50. Macam tu tak payah. Kamu just ambil kalkulator. 1.5 darab dengan 8.50. Dapat berapa? Tulislah di sini. Okey, yang ni pula 4 darab dengan 0.50. Ni maksud dia 50 sen. Darab. Dapatlah di sini.
Kalau boleh congok, pandai congok, tulis je lagi senang. Tak payah duk tekan kalkulator. Yang ini 1/2 dengan 80 sen. Nak buat macam mana? Dia kata hubung kait dia darab. Jadi 1/2. 1/2 tu maksud dia kamu tekan kalkulator 1/2. Ataupun kalkulator sekarang memang ada dah 1/2. Boleh terus tekan. Okey, darablah dengan 0.80 ataupun 80 sen. So, dapat jumlah di sini. Okey, sama juga dengan 1/4 ataupun 1/4. Darab dengan RM3. Okey, so kita dapat jumlah dia. Cikgu dah tekan tadi. Iaitu untuk fabrik tanpa corak ialah RM12.75. Sen, lepas tu butang ialah RM2. Kemudian benang ialah 40 sen dan lapik dalam ialah 75. Jadi bila dah dapat macam ni, jumlah untuk semua kita kena tambah lah. Tadi jumlah kod ni. Sekarang jumlah ke bawah. So jumlah ke bawah kamu tambah macam biasa. Nak congok boleh, nak guna kalkulator lagi bagus. So dapatlah jawapan dia tu. RM15.90. Okey, kita tengok markah dia adalah 5 markah. Jadi kat mana markah dia? Kalau dalam kertas peperiksaan kamu nak jawab, kamu tengok markah. So sekarang ni kalau dia kata 5 markah, jadi markah dia di sinilah. 1 markah, 2 markah. Dapat 1, kemudian di sini 1. So jumlah dia 5 markah. So dapatlah markah penuh. Okey. Okey, kemudian kita nak jawab soalan yang B pula. Dia kata hitungkan kos untuk membuat 30 helai pakaian itu. Okey, 30 helai. Kita cari 30 helai dulu. Sebab apa? Yang ini RM15.90 ni adalah untuk 1 helai. Betul tak? Dia kata sehelai kan? Sehelai rompi. Jadi sekarang untuk 30 helai pakaian itu, rompi itu. Jadi macam mana nak buat? 15 darab dengan 30 lah. Kan? Untuk 30 helai. Jadi 30 bila dah darab dapat berapa? Dapat RM477. Okey, ini untuk 30 helai. So sekarang kamu kena tahu dia nak hitungkan kos untuk 30 helai ni. Bukan ini jawapan dia. Ini baru kos bahan. Jika kos upah RM900 dan kos sampingan ialah RM45. So, kamu kena tahu satu rumus iaitu kos projek sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Yang ini kamu kena ingat. Ni. Dia takkan bagi kat kamu. Kamu kena ingat. Okey, kamu kena ingat sendiri. Okey, kos projek sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Jadi sekarang ni kita tambah je lah sebab dia nak tahu kos projek untuk 30 helai. Okey, kita darab dulu dapat kos bahan 477. So sama dengan kos bahan tadi 477 tambah kos upah berapa? 900 dia kata kan. Kos sampingan 45. Tambah guna kalkulator. Jadi jawapannya adalah cikgu tekan tadi ialah 1422. Okay. So kat sini kat mana yang dapat markah? Sebab dia kata 3 kan. Dapat markah kat mana? Dapat markah kat sini. Sebab kita darab untuk dapatkan 30. Kemudian kat sini. Kemudian di jumlah yang sebenar. Okay, so dapatlah 3 markah.
Okey, kemudian yang C pula, dia kata hitungkan harga jualan sehelai rompi dengan keuntungan 30%. Okey, sehelai pula dia nak. Tadi 30, ni 30. So sekarang sehelai. Okey. Jadi untuk sehelai rompi, berapa harga kos projek dia? Jadi kos projek untuk sehelai rompi ialah 1422. Kamu bahagikan dengan tadi untuk 30 kan. So bahagi 30. So tekan kalkulator elok-elok. Kita akan dapat RM47.40. Ini kos projek untuk sehelai. Okey, kos projek sehelai. Okey. Kemudian dia kata hitungkan harga jualan. Okey, yang ni kalau ini harga yang kita beli barang kos upah kita. Kalau kita jual harga ni juga, kita dapat apa? Kita tak dapat apa lah kan? Habislah kita jual. Maksudnya modal tolak dengan modal. Ini modal kita ni. So habislah kita tak dapat untung. So sekarang kita nak jual satu harga baru dengan keuntungan 30%. Macam mana nak dapat? Okey, untung 30%. Kita tengok untung 30% kali RM47.40. Kamu tekan je kalkulator, kamu akan dapat RM14.22. Ini keuntungan 30%. Ini modal kita. Okey, so sekarang berapa harga jualan? Macam mana nak buat? Kita nak dapat yang ini kat kita. So kita nak jual berapa? Okey, so ini rumus dia, kos projek tambah dengan untung. So kos projek kita berapa tadi? RM47.40. Untung kita berapa sepatutnya dapat kat kita? RM14.22. Jadi kita tekan je kalkulator, kita dapat RM61.62. Jadi nilai inilah yang akan kita jual dekat orang supaya kita dapat untung sebanyak ini. Sebab modal kita yang ini. Okey, kalau kita jual harga ini juga, maksudnya kita tak dapat untung apa-apa lah. Okey, jadi markah dia 2 markah. Kalau kamu tengok banyaknya jalan dia kan. Jadi terpulang pada pemeriksa tu. Kalau ikut, dia akan bagi kat sini 1 dan di akhir ini 1. So dapatlah 2 markah. Kalau kat sini kamu dah salah, so kat sini juga akan jadi salah. So dia akan meleret sampai ke bawah. Okey, so ini soalan 29 untuk kita punya modul bab 3. So kamu salin balik, kamu ikut cara saya ni di dalam modul tersebut. Okey, terima kasih.